Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan yang amat dikasihi. Isu hangat hari ini dipetik dari syahbudinhusin.com yang bertajuk "Tangkap segera penghasut dan penderhaka raja seperti Hadi Awang. Mulahkan dengan laporan polis besar-besaran." Belum sampai seminggu Anwar Ibrahim mengangkat sumpah sebagai Perdana Menteri, pelbagai hasutan dan cubaan menggugat kestabilan kerajaan sudah bertebaran di media sosial. Termasuk berbuat demikian ialah Presiden PAS Hadi Awang sendiri yang mempertikaikan keabsahan kerajaan dengan membuat kiasan dengan permainan bola sepak. Menulis di laman media sosialnya, beliau yang sudah tentu kehilangan jawatan duta makan gaji buta ke Timur Tengah berkata, walaupun keputusan sudah ada kemenangan untuk satu pihak, ada mata dan gol, tiba-tiba pengadil menambah masa kecederaan untuk memberi peluang kepada mereka yang jelas kalah supaya boleh menang dengan apa cara sekalipun. Kenyataan Hadi itu dibuat 4 hari selepas yang di-Pertuan Agong melantik pengerusi PH Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri ke-10 Malaysia. Meskipun tulisan beliau itu berbentuk kiasan, tetapi adalah jelas dan tidak sukar difahami yang berkaitan pelantikan Perdana Menteri dan merupakan suatu tindakan biadab dan penghinaan kepada Agong. Hakikatnya tiada pemenang telah diumumkan dan tiada tambahan masa kecederaan diberikan oleh soal pelantikan Perdana Menteri sebelum pengumuman jawatan itu diserahkan kepada Anwar. Rezeki jawatan itu tidak jatuh kepada Mahyadin Madiasin yang merupakan sekutu Hadi adalah kerana pengerusi Perikatan Nasional itu dengan sombong menolak titah Agong agar dibentuk sebuah kerajaan perpaduan. Jika Mahyadin setuju dengan titah cadangan Agong berkaitan kerajaan perpaduan, tidak mustahil peluangnya masih terbuka untuk beliau memegang jawatan Perdana Menteri. Ia boleh berlaku sama ada disebabkan sokongan yang lebih diperolehnya daripada ahli-ahli Parlimen BN, GPS dan JRS berbanding Anwar atau melalui kaedah penggiliran jawatan Perdana Menteri dengan pengerusi PH itu. Tetapi berikutan Mahyadin begitu sombong dan bongkak menolak titah cadangan Agong itu. Maka itulah akhirnya menyebabkan UMNO dan GPS diikuti JRS memberi sokongan kepada Anwar untuk mengetuai kerajaan perpaduan. Jadi di mana asasnya Hadi boleh menulis bahawa pemenangnya sudah ada. Ada gol dan mata, tetapi kemenangan itu dinafikan kerana Agong menambah masa kecederaan. Dengan sahih dan tanpa keraguan, tulisan Hadi itu adalah berunsur hasutan, suatu fitnah jahat, menyemarakkan kebencian, menghina dan derhaka kepada Agong. Beliau harus disiasat dan dihukum atas tindakannya yang biadab itu. Dan untuk memudahkan proses ke arah itu, mesti ada pihak yang tampil membuat laporan polis terlebih dahulu. Begitu juga dengan banyak hantaran lain di media sosial yang cuba menggambarkan seolah-olah dengan adanya DAP dalam kerajaan sekarang ini, maka gerakan menyebarkan agama Kristen akan berkembang dengan seluas-luasnya. Ini juga adalah fitnah jahat yang jelas cuba menggugat ketentraman awam kerana di Pulau Pinang sudah puluhan tahun DAP menerajui kerajaan negeri itu. Tiada sedikit pun berlaku sebarang gerakan yang cuba digambarkan itu. Realitinya semua gambaran jahat itu adalah hasil jiwa kacau kerana hilang jawatan, hilang gaji dan parti yang disokong gagal menjadi kerajaan. Namun berikutan apa yang dilakukan tersebut sudah sampai ke tahap melampau menggugat ketentraman awam serta menghina Agong selaku ketua negara. Ia tidak harus dibiarkan begitu saja. Sesuatu mesti dilakukan, kalau boleh mulakan dengan laporan polis secara besar-besaran agar tindakan yang segera dan sesuai dapat diambil oleh pihak berkuasa. Kerajaan perpaduan ini tidak harus membiarkan sebarang elemen kebencian, perkauman, sentimen agama menjadi bahan fitnah murahan yang boleh menggugat kestabilan dan akhirnya menyebabkan rakyat terus tidak dapat dibela. Artikel ini dipetik dari syahbudinhusin.com yang diterbitkan pada 28 November 2022. Terima kasih.